A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi peluang kepada kita untuk memenuhi nikmat masa dan nikmat umur kita dalam perkara yang Allah redai. Kedua, saya minta maaf sebab tersilap lah. Saya ingat pukul 3.30. Pukul 3 kan? Okey, tajuk hari ini ialah bagaimana Al-Quran menjadi syifa kepada manusia. Dan setakat mana kita memerlukan Al-Quran sebagai syifa. Dan juga adakah syifa Al-Quran itu boleh diguna untuk orang yang bukan Islam. Okey. Syifa makna dia ialah penawar ataupun rawatan. Dan kita tahu tak berapa kali perkataan syifa disebut dalam Al-Quran? Siapa perasan? Yang paling banyak khatam biasanya perasan lah. Berapa kali perkataan syifa disebut dalam Al-Quran? Tak perasan lah? 4 kali. Pertama dalam surah Yunus ayat 57. Yang kedua dalam surah An-Nahlu ayat 69. Yang ketiga dalam surah Al-Isra ayat 82. Yang terakhir surah Fussilat ayat 44. Pertama surah Yunus ayat 57. Yang kedua surah An-Nahlu surah Lebah ayat 69. Yang ketiga surah Al-Isra ayat 82. Dan yang keempat surah Fussilat ayat 44. Okey, 4 kali sebut. 4 kali sebut ni 3 syifa daripada Al-Quran, iaitu Al-Quran sebagai syifa. Jadi daripada 4 ayat ni, 3 ayat ialah Al-Quran sebagai syifa. 1 ayat sahaja berkenaan dengan madu al-asal lah. Madu sebagai syifa. Jadi ulama buat kesimpulan daripada 4 ayat yang Allah sebut sebagai syifa, 3 ayat adalah berkenaan dengan Al-Quran. 1 ayat berkenaan dengan madu ataupun makanan ataupun tumbuhan. Jadi ulama buat kesimpulan bahawa semua penyakit manusia ni, semua penyakit 3/4 adalah rawatannya mesti daripada Al-Quran. 1/4 saja rawatannya daripada tongkat ali ke, herba, obat, apa-apa je. Sebenarnya yang tu 1/4 je. 3/4 lagi sebenarnya rawatan yang sebenar ialah daripada Al-Quran. Tapi kalau ikut realiti, biasanya manusia bila sakit apa-apa je, apa ubat utama mereka? Apa ubat utama? 3/4 rawatan mereka daripada Al-Quran ataupun 3/4 daripada hospital dan klinik? Kenapa tak jawab? Semua tahu jawapan yang sama. Jadi cara tu dah tak betul. Jadi apa saja penyakit, rawatan utamanya adalah
Al-Quran. Okey. Kemudian Al-Quran ni kita hari ini kita akan asasnya kita akan tadabbur ayat daripada surah Al-Isra. Boleh buka surah Al-Isra ayat 81. Surah Al-Isra ayat 81. Muka surat 290. Jumpa ke? Muka surat 290. Semua jumpa? Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katalah wahai Muhammad, ja'al haqq, telah datang kebenaran. Al-haq lawan dia al-batil. Dari segi bahasa al-haq ialah sesuatu yang tetap, yang tak akan berubah. Al-haq ialah asy-syai'u ats-tsabit, sesuatu yang tetap, yang tak akan berubah. Lawan dia al-batil. Al-batil pula ialah ia sentiasa berubah. Hari ni macam ni, besok lain. Itu batil itu. Contoh al-haq, Tuhan satu kan, dia berubah tak? Tahun depan jadi dua? Tak. Azab kubur tetap ada, dia adalah hak sebab memang tetap ada dan tak akan berubah. Syurga neraka hak, dia tak akan berubah. Jadi apa saja yang tetap dan tak akan berubah maka dipanggil al-haq. Sebab itulah al-haqqu min rabbika, kebenaran itu hanya datang daripada Tuhan, tak mungkin datang daripada manusia. Kenapa? Sebab manusia sentiasa dilingkungi oleh nafsu. Betul tak? Manusia sentiasa berubah. Betul? Sebelum pilihan raya yang lain, selepas pilihan raya lain. Contohlah. Okey, Allah kata, qul, katalah wahai Muhammad, telah datanglah kebenaran, wa zahaqal batil, dan terhapus. Zahaqa ni, kalau zahabah hilang, pergi, tapi dia mungkin muncul lagi, ataupun hilang, dia pergi tapi tak sepenuhnya. Tapi kalau perkataan zahaqa, dia akan hilang keseluruhannya. Jadi telah datang kebenaran dan akan terhapus kebatilan. Kenapa? Kenapa kebatilan akan terhapus? Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu memang pasti akan terpadam. Itu sunnatullah. Kebatilan ni sampai satu masa dia akan hancur, dia akan padam, dan kebenaran akhirnya akan tertegak. Okey, ayat ni sebenar turun bila ni? Turun bila? Kuat sikit. Masa bukan masa Nabi buka kota Mekah. Bila Nabi buka kota Mekah, dalam keadaan Nabi menang, dalam keadaan Nabi menguasai Mekah, masa tu kebenaran telah datang dan kebatilan terhapus. Apa kebatilan? Syirik, kufur, maksiat. Dan masa Nabi masuk kota Mekah untuk membuka kota Mekah, ada berapa berhala ketika itu? Ada berapa? Tak tahu? Agak-agak mana lebih banyak dengan batu kif? Kita batu kif pun dah kecoh kan, tapi rasa tak sampai 10-20 kot.
Tempat Nabi mula dakwah berhalanya 360. Hari pertama Nabi berdakwah sampailah Nabi buka kota Mekah. Berapa lama Nabi berdakwah sehingga mampu membuka kota Mekah, mampu menang di Mekah? Berapa lama semua? Berapa lama? Ada belajar matematik lah. Nabi berdakwah di Mekah berapa lama? 13. Nabi buka kota Mekah berapa tahun ke berapa? Malaysia merdeka tahun berapa? Oh, tak ingat juga, dua-dua tak ingat. Nabi buka kota Mekah tahun 8 Hijrah. Jadi Nabi duduk di Mekah berdakwah 13 tahun. Kemudian di Madinah setelah 8 tahun baru Nabi buka kota Mekah. Jadi berapa lama Nabi berdakwah sehingga berjaya membuka balik kota Mekah? 23 Nabi dah wafat. 13 campur 8 21 lah. 21 tahun. Jadi dalam tempoh 21 tahun Mekah dipenuhi dengan berhala sebanyak 360 berhala daripada hari pertama Nabi dakwah sampai Nabi buka kota Mekah. Kemudian bila Nabi menang, ada hadis mengatakan Nabi ambil tongkat, Nabi tunjuk kepada berhala dan akhirnya berhala itu dihancurkan semua sekali. Ini maksud ayat ni, telah datanglah kebenaran, iaitu Nabi menang, Islam berada di tempat yang tinggi dan kebatilan telah terhapus. Ayat ni rasanya kita jarang dengar, kan? Cuba tengok ayat sebelum dia. Ayat 80. Biasa dengar tak? Ataupun ada yang dah hafal? Ayat 80. Doa tahajud. Masa tahajud. Oh, dah hafal? Dah hafal lah? Dah lama amalkan? Dah amal dah? Belum? Kak dah amal kan? Dah lama dah? Okey, boleh tak saya tahu apa sebab doa ni dibaca ketika tahajud? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Okey, siapa yang dah amal ketika tahajud dah? Boleh tak saya tahu sebab apa? Apa khasiat, apa kelebihan? Oh, sebab tak tahu. Boleh tak kita makan ubat tanpa tahu apa ubat tu ubat apa? Boleh? Oh, tahu. Okey, sebab apa? Jadi kita bila setiap kali kita makan ubat, kita tahu kan ubat tu ubat apa dan untuk penyakit apa kan? Dan cara makan kan? Okey, ubat dengan ayat Quran mana lebih penting? Apa dia? Mana lebih penting? Quran kan? Okey. Kalau ubat kita makan pun kita tahu ubat jenis apa, untuk penyakit apa dan cara makan kan? Maka Al-Quran lagi penting. Kita tahu apa maksud dia, untuk apa dan macam mana cara dia. Betul kan? Betul. Jadi saya sebenar bukan nak uji, tapi saya nak tahu. Sebab saya tahu ramai orang Melayu baca doa ni, ayat ni ketika sujud. Cuma saya tak tahu apa sebab. Jadi siapa yang tahu boleh kongsi. Kak ada baca? Sebabnya, kelebihannya, khasiatnya. Kalau nak buat benda baru.
Oh, jadi baca masa ada rumah baru je lah. Tak apa, Kak beritahu je. Kalau silap kita sama-sama betulkan. Itulah tujuan kita belajar kan. Ha? Oh. Jadi selalu baca? Oh, tika ada benda tak elok je lah baca. Okey, soalan kedua. Boleh tak huraikan maksud ayat ni? Jangan tengok terjemahan. Apa maksud ayat ni? Mohon. Lepas tu? Ayat ni panjang, takkan tu je. Okey. Tak apa, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Sebab tu ada ayat yang Allah mencela orang yang baca ayat tapi dia tak faham maksud. Kan? Kita dah belajar kelas yang pertama. Allah mencela orang yang baca ayat tapi dia tak faham. Sebab kata-kata manusia pun kita kena faham. Apalagi kata-kata pencipta manusia, lagi kita kena faham. Cuba tengok maksud dia. Waqul, dan katalah, wahai Muhammad, Rabbi. Jadi Allah perintah pada Nabi, qul, katalah wahai Muhammad. Kata apa? Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkanlah aku. Adkhilni makna masukkan aku. Mudkhala sidqin, mudkhal tempat masuk. Sidqin yang benar, yang betul, yang ikhlas. Kemudian wa akhrijni, dan keluarkan aku mukhraja sidqin, keluarkan aku juga tempat yang betul-betul benar, dan aku keluar pula dengan penuh ikhlas kerana engkau. Kemudian waj'alli min ladunka sultanan nasira, jadilah untuk aku, jadilah bagi aku dari sisi engkau sultanan. Sultanan makna ayat, bukti dan juga kuasa. Sultan sekarang dah diguna dalam masyarakat kita kan. Kenapa sultan dipanggil sultan? Ha? Sebab ada kuasa. Walaupun ada setengah sultan tak ada kuasa pun. Kan? Sultan ialah kuasa. Okey, sultan satu ayat, satu bukti ataupun satu kuasa nasirah yang membantu, yang boleh memberi kemenangan. Bukan setakat kuasa, tapi kuasa yang boleh membantu dan memberi kemenangan. Okey. Sebenarnya ayat ni Nabi baca bila ni? Ada banyak pendapat. Ada banyak pendapat. Pendapat pertama, dalam ayat ni Nabi doa masuklah aku tempat yang benar, kemudian dan keluarkan aku tempat yang. Jadi doa Nabi ni masuk dulu ke keluar dulu? Masuk dulu kan? Pendapat yang paling kuat lah, doa ni ialah masa Nabi doa masuk ni ialah ketika Nabi masuk kota Mekah. Dia ada kaitan yang kita baca ayat 81 tu. Masukkan aku kota Mekah dengan mudkhala sidqin, dengan penuh kebenaran, dengan penuh keikhlasan, dan dalam keadaan aku menang. Sebab tu Nabi masuk kota Mekah ikhlas kerana Allah. Langsung tak ada niat kepentingan duniawi ataupun kepentingan diri ataupun keluarga. Itu makna sidqin. Kemudian lepas tu Nabi doa, keluarkan aku tempat keluar yang benar. Ini di mana pula? Masa Nabi keluar kota Mekah yang peringkat awal. Jadi sebenarnya antara Nabi keluar Mekah dengan Nabi masuk semula, yang mana dulu? Keluar dulu kan? Tapi yang Allah sebut masuk dulu ke keluar dulu? Kenapa? Kenapa? Itu tadabbur Al-Quran. Kadang-kadang Al-Quran dia sebut bukan ikut tertib. Kalau ikut tertib, keluar dulu, keluar Mekah baru masuk kembali kan.
Kadang-kadang Al-Quran dia tak ikut tertib, tak ikut susunan, tapi dia ikut apa? Yang mana paling penting, yang mana paling utama, yang mana yang menunjukkan Islam tu kuat. Masa Nabi keluar, Islam nampak lemah ke kuat? Lemah. Nampak macam Islam tu diburu kan. Tapi bila Nabi masuk kembali ke Mekah, dalam keadaan Nabi kuat, Nabi menang, dan nampak sangat nikmat dan pertolongan Allah. Maka Allah sebut yang utama, bukan yang terlebih dahulu. Boleh faham? Walaupun ayat ni berkenaan dengan Nabi keluar Mekah dan juga Nabi masuk kembali ke kota Mekah, tapi pengajarannya umum. Maksud apa ni? Ini saya nak kaitkan dengan orang kita suka baca ketika tahajud. Walaupun mungkin tak ada kaitan. Sebenarnya Nabi minta pada Allah, kalau aku keluar daripada mana-mana sekalipun, biarlah aku keluar kerana engkau. Sidqin, ikhlas kerana engkau. Bukan kerana nafsu, bukan kerana dunia. Keluar apa saja, termasuklah aku dihalau keluar daripada kota Mekah pun kerana engkau, bukan kerana nafsu. Dan aku masuk kembali untuk merampas kota Mekah pun sidqin, kerana engkau, bukan kerana nafsu. Maka ulama kata pengajarannya apa dah? Kehidupan kita setiap hari sepanjang masa, ada tak berlaku keluar masuk? Ada tak yang keluar tak masuk? Ada kalau ada mati kan? Ataupun masuk tak keluar? Ada? Dia masuk tak keluar? Keluar juga satu hari. Bila dah berlaku kiamat kan, tiuk sangkakala yang kedua keluar juga. Kalau dia masuk rumah, minta jauhkan, dia stroke kan. Dia keluar lagi tak? Keluar bila dia mati. Subhanallah, tengok Al-Quran menggunakan perkataan yang mesti berlaku. Keluar masuk. Jadi pengajarannya apa dah? Ya Allah, kita boleh baca doa ni sebenarnya bukan masa tahajud saja, bukan. Sebab tu saya tanya, sebenarnya tak ada kaitan dengan tahajud. Tak ada kaitan dengan waktu malam. Kaitannya apa dah? Biarlah kalau aku keluar bila-bila masa, siang ke malam ke, keluar bekerja ke, berhijrah tempat lain ke, nak pergi seminar ke, biarlah aku keluar ikhlas kerana engkau. Dan kalau aku masuk pun, aku masuk ikhlas kerana engkau. Jangan aku keluar bekerja kerana nak cari duit, bukan kerana engkau. Bila masuk ke rumah, barulah kerana engkau. Tak ada. Sebab tu ulama kata doa ni sangat-sangat penting. Sangat penting kita apa? Kita faham dan kita amalkan. Bila kita amalkan? Bila yang paling penting kita amalkan bila? Waktu malam, tengah hari, ataupun siang, ataupun pagi? Tak, bila nak keluar lah. Bila nak keluar ke, baca doa ni. Bila nak masuk balik, baca doa ni. Bahkan ulama kata termasuklah benda yang kecil tapi kesannya besar. Apa dia? Kita masuk buka ni internet. Ya Allah, aku nak buka internet ni. Biarlah aku masuk dengan ikhlas kerana engkau. Betul tak? Kadang-kadang ikhlas dah, tapi tengok-tengok asana nak tengok rakaman tadabbur, tengok 10 minit, datang iklan lain, buka iklan pasal memasak kan. Sebab apa? Sebab masuk tak sidqin. Boleh faham? Kadang-kadang kita nak melancong kan. Baca doa ni supaya sepanjang kita melancong tu, biarlah betul-betul kerana Allah, kita tak lalai, kita tak tinggal Al-Quran. Boleh faham? Ni Quran merawat penyakit apa ni? Penyakit apa? Apa dia? Penyakit leka. Satu lagi penyakit apa? Baca doa kurang tepat maksudnya. Itu penyakit tu. Nabi baca doa ni, tujuan dia besar tak? Keluar Mekah kerana berdakwah kerana engkau.
Masuk balik Mekah kerana engkau juga, bukan kerana nak menang, bukan kerana nak bangga. Jadi Nabi baca ni benda yang besar. Jangan pula kita baca doa dengan tujuan yang kecil. Okey? Kita keluar setiap hari tak pergi office. Ya, baca doa ni. Kadang-kadang kita tak baca dan kita tak fokus, akhirnya sepanjang masa kita kat office lalai. Leka, kan? Solat lambat, zikir pun tak ingat, kemudian balik pula tanggungjawab pada suami, pada anak terabai sebab kita keluar bukan sidqin. Masuk pun tak sidqin. Okey? Boleh hafal doa ni. Dan boleh baca. Dan kita tahu tak, sebaik-baiknya kalau ayat Quran jangan baca doa ketika sujud dan rukuk. Itu ada hadis Nabi kata nuhitu an aqra al-Quran wa ana raqiun aw sajidun. Aku dilarang membaca ayat Al-Quran ketika aku tengah rukuk dan ketika sujud. Kenapa dilarang? Kenapa dilarang? Kenapa dilarang baca Quran masa tandas, dalam tandas? Sebab tandas tempat yang kotor, tempat syaitan. Jadi Quran tu benda mulia tak sesuai. Maka begitu juga dalam solat ni, ketika rokok itu menunjukkan kita ni hina di hadapan Allah. Kita tak akan tunduk kepada manusia, melainkan kepada Allah. Dan sujud lagi menunjukkan kita hina. Posisi kita ketika sujud, muka yang suci, yang mulia kita letak tepat kaki. Jadi kedudukan kita sangat hina, tak sesuai baca Quran yang sangat mulia. Betullah, solat ni tempat yang terbaik ketika berdiri. Sebab apa? Sebab berdiri dia baca Quran. Berdiri baca benda mulia, maka berdiri ketika itu mulia. Dan solat pula ketika sujud mulia, bukan sebab bacaan, tapi sebab perbuatan sujud tu. Boleh? Kalau saya tanya, perbuatan apa yang paling mulia dalam solat? Sebab apa sujud? Lambang kehinaan. Okey. Satu lagi tempat yang paling mulia dalam salat. Bila? Ketika berdiri. Kenapa berdiri mulia? Sebab kita baca benda yang mulia, iaitu Al-Quran. Sebab tu Allah sebut dalam ayat, Allah memuji orang beriman yang sajidan, sujud, qanitan dan qiyam, berdiri. Okey? Okey. Kemudian jadi cerita ayat 80 ni berkenaan dengan apa? Nabi buka kota Mekah. Dan Nabi keluar daripada kota Mekah di peringkat awal, kemudian masuk balik sebagai pemenang. Kemudian ayat ke-81 pun kaitan dengan ayat 80, iaitu bila Nabi masuk kota Mekah dalam keadaan menang, ketika itu kebenaran telah datang dan kebatilan telah terhapus. Okey, kita pergi ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan minal Qur'an, daripada Al-Quran, ma huwa shifaa'un, apa yang syifa. Syifa adalah penawar. Wa rahmah, dan rahmat lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidak bertambah kepada orang yang zalim melainkan khasara. Pada khasara, kerugian. Dia bunyi lain sikit, kita dah sebenarnya kita biasa dengar tak perkataan khusrin? Biasa dengar tak dalam surah apa? Khusrin. Wal asri innal insana lafi khusrin. Khusrin, kerugian. Ini khasara pun daripada perkataan yang sama. Okey. Apa yang Allah nak beritahu dalam ayat 82 ni? Kami turunkan Al-Quran, ia sebagai syifa, yang kedua sebagai rahmat. Okey. Pertama, apa beza syifa dengan rahmat? Syifa dengan rahmat, apa beza? Apa dia?
Rahmat? Itu bukan beza, itu huraian. Okey. Syifa ialah mesti ada penyakit baru datang syifa. Sebab syifa rawatan kan. Bila rawatan mesti ada penyakit. Kalau tak ada penyakit orang tak panggil syifa. Adapun rahmat, dia tak mesti ada penyakit. Rahmat ni umum. Dia tak perlu penyakit baru datang rahmat. Okey, yang kedua, kenapa Allah sebut syifa dahulu baru rahmat? Ini ikut susunan, ikut susunan. Kenapa Allah sebut syifa dahulu baru rahmat? Kita biasa banyak minta syifa ke minta rahmat? Minta rahmat kan? Kenapa tak minta syifa? Makna tak ada penyakit lah. Betul ke kita tak ada penyakit? Tak ada. Ada. Kalau ada, kenapa tak minta? Ada minta syifa tak? Tak ada. Pasal apa tak minta? Apa dia? Tak sakit? Oh, tak rasa sakit. Allah kata Quran yang pertama sebagai syifa, yang kedua baru kita terus lompat minta rahmat. Betul ke tak? Subhanallah. Tengok tadabbur. Allah nak bagi dia semua orang ada penyakit. Semua orang ada penyakit. Jadi bila ada penyakit, kena minta syifa dulu ke rahmat dulu? Syifa dulu. Kenapa syifa dulu? Sebab nak dapat rahmat Allah. Rahmat Allah satu benda yang mahal, satu benda yang besar dan penting. Jadi bila benda tu besar, benda tu penting, benda tu mahal, rahmat tu kena datang tempat yang bersih, tempat yang tidak ada penyakit. Jadi hilang dulu penyakit, barulah dapat rahmat Allah. Jadi selagi ada penyakit, rahmat tak datang. Kita dah minta rahmat kan? Ada rasa tak rahmat Allah? Ada. Siapa ada rasa rahmat Allah? Selama dia minta lah. Kan setiap kali dalam salat dia minta rahmat kan? Ada minta kan? Ada kan? Okey, rasa tak dapat rahmat tu? Siapa ada rasa? Senang apa tu? Senang. Ialah senang apa? Senang hati ke senang? Lapang dada. Betul? Okey, sebenarnya kita nak tahu kita ni betul-betul senang bila? Bila kena? Okey, bila ada ujian tu rasa senang, senyum ke ataupun rasa susah? Itu penyakit. Itu penyakit. Itulah penyakit. Rahmat. Apa makna rahmat? Iaitu hati kita tenang je. Bila masa, lebih-lebih lagi ketika Allah bagi ujian. Senang je. Itu makna rahmat. Sebab itulah Nabi, bila dibaling batu, Nabi boleh senyum tak? Nabi boleh senyum tak bila orang baling batu? Bukan setakat Nabi senyum, Nabi boleh berdoa pada orang tu. Dapat tak rahmat Allah? Dapat. Kenapa? Sebab Nabi tak ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit dendam, penyakit nak marah, penyakit suka dipuji, tak ada. Nabi pergi berdakwah betul-betul kerana Allah. Tak ada penyakit nak dipuji ke, untuk dapat balasan ke, tak ada. Maka bila tak ada penyakit, datang rahmat Allah. Bila datang rahmat Allah, apa saja musibah Nabi boleh senyum. Kalau orang maki kita lah, kita pernah tak berdoa baik untuk dia? Hei buta, kita langgar kereta dia, kita cakap apa pada dia? Kak yang selalu minta rahmat. Subhanallah. Kita ada belajar tak makna rahmat
kelas yang lepas. Ada tak? Kalau tak ingat, belum dapat rahmat. Dan kalau hati bersih, mesti ingat. Allah kata apa? Fabima rahmatin minallah linta lahum. Dengan rahmat Allah, engkau Muhammad berlembut dengan siapa? Dengan orang Arab Mekah. Walaupun dia kasar, dia maki, tapi engkau boleh berlembut. Sebab apa? Sebab engkau dah dapat rahmat Allah. Dan walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau hati kamu keras, mulut kamu kasar, semua orang lari. Betul? Jadi tanda dapat rahmat Allah pada mulut, bahasa bersopan, bila orang maki boleh sabar, kan? Dan orang datang dekat dengan kita. Sebab Allah kata, sebab engkau berlembutlah, sebab engkau tidak kasar, tidak keras hati, semua sahabat, bahkan musuh pun suka pada kamu. Kita ni ramai tak orang suka pada kita? Tak ada kan? Kalau suka pun yang suka sama suka kan? Betul. Itu sebenarnya kita tidak ada, belum dapat rahmat Allah. Kenapa belum dapat rahmat Allah? Sebab ada apa? Ada penyakit. Kenapa ada penyakit? Sebab kita tak pernah minta dirawat. Yang kita minta rahmat. Allah kata syifa dulu. Ustaz, saya rasa sejak saya balik Mekah ni okey. Itulah penyakit. Penyakit okey. Penyakit perasan, dia rasa okey. Itulah penyakit. Tahu tak penyakit paling bahaya apa dia? Perasan, dia okey. Apa bukti dia rasa okey? Dia tak nak belajar. Dia baca je Quran. Itu penyakit besar tu. Sombong dengan Tuhan. Apa yang Tuhan cakap, dia tak nak tahu maksudnya. Itu penyakit paling bahaya tu. Sombong dengan siapa yang paling bahaya? Dengan Allah. Bila cakap dengan suami tak jelas, bang boleh ulang tak? Bila Allah cakap berpuluh kali, apa ni tak tanya pun. Sebab apa? Kita nak khatam. Itulah penyakit yang perlu ada syifa. Okey. Jadi Allah sebut syifa dulu barulah dapat. Apa pengajarannya? Kena buang penyakit dulu barulah datang rahmat. Okey. Kalau kat sini Allah kata apa? Syifa dan rahmat. Tapi untuk siapa? Lil mu'minin. Untuk orang yang beriman. Saya nak orang dia minum air biasa, tapi dia rasa pahit. Kemudian dia kata air ni pahit. Sebenarnya apa masalahnya? Dia masalah. Air okey je. Minum air sirap pun dia rasa pahit juga. Jadi apa masalah? Air sirap ke dia? Saya nak tanya, kita semualah, tak payah cerita pasal orang lah. Banyak tak penyakit? Banyak tak? Tapi kita rasa tak kita ada penyakit? Sebab tu asyik minta rahmat je, tak minta pun syifa. Kan? Kenapa kita tak rasa kita penyakit? Dan kalau kita tengok Al-Quran, kita rasa tak Quran tu adalah syifa, nak merawat penyakit kita? Kita rasa ke? Kita kalau sakit, obat pahit macam mana kita teruja nak makan ubat kan? Betul? Betul kan? Sebab apa? Walaupun ubat tu pahit. Sebab targetnya nak baik kan? Tapi ada tak kita tengok Al-Quran macam kita tengok ubat? Aku ada penyakit ni, aku kena makan juga. Kalau malah baca, aku kena paksa juga. Kalau tak faham, aku kena tahu sebab ini ubat aku. Ada tak rasa macam tu? Tak ada. Sebab apa? Jadi masalah Quran ke masalah kita? Sebab tu kata Sayyidina Osman, tulis kata-kata Osman. Kalau hati manusia suci, manusia tidak akan pernah puas membaca dan mentadabbur Al-Quran. Saya ulang.
Kalau hati manusia suci bersih, manusia tidak akan puas membaca dan mentadabbur Al-Quran. Okey. Cuba tanya diri kita, kita biasa tak rasa malas nak baca Quran, dan kalau baca pun rasa nak cepat sudah? Biasa tak? Ha? Biasa kan? Makna selalu tak rasa puas bila baca Quran. Bukan rasa puas hati ni, rasa boring baca Quran. Ada tak? Ada? Ha? Kena paksa kan? Okey. Dalam satu hari kita paling kuat kita boleh bertahan berapa lama? Berapa page? Ha? Dua page. Paling banyak lah. Ha? Paling kurang. Itu istiqamah setiap hari ke ataupun sekali seminggu? Ha? Setiap hari? Ha? 2 page. Pernah tak pergi sampai 1 juzuk satu hari? Ha? Jangan cerita lah Ramadan. Bila kita berkata pada Ramadan, itulah menunjukkan kita lemah. Kena ada Ramadan baru, ya Allah teruknya aku. Nasib baik engkau ada Ramadan. Kalau engkau tak ada Ramadan, engkau tak khatamlah Quran. Bahaya tu kalau berkata pada Ramadan. Sebab tu kata Uthman bin Affan, kalau hati orang tu bersih, dia takkan puas baca Quran. Lepas baca nak baca, lepas baca nak baca, pantang ada waktu free nak baca Quran. Kalau boleh telefon tak nak buka, itu tanda hati dia bersih, tak ada penyakit. Dan sebaliknya, bila cepat rasa puas, baca sikit nak berhenti, confirm ada penyakit. Kenapa? Apa dia? Nak tahu? Cuba buka surah At-Taubah ayat 125. 124 dan 125. Satu dua empat dan 125. Okey, jumpa. Cuba tadabbur. Allah nak bagi tahu sifat orang beriman dengan Al-Quran. Dah semua dah? Ada. Wa iza, dan apabila ma unzilat, diturunkan suratun, apa-apa surah. Dan apabila diturunkan apa-apa surah, faminhum, sebahagian mereka ni siapa? Orang munafik. Orang munafik ni, dia solat tak? Solat kan? Dia bersedekah tak? Bersedekah tak? Dia pergi tak solat Jumaat di masjid? Pergi. Tapi ada tak orang Islam tak pergi langsung solat Jumaat? Ada. Jadi mana lebih baik, munafik ke Islam? Orang munafik baca Quran tak? Baca. Tengok Tengok Allah nak bagi tahu sikap munafik dengan Quran dengan sikap orang beriman dengan Al-Quran. Dua je. Tak ada pilihan ketiga. Okey, apabila diturunkan surah, apa-apa surah, faminhum, sebahagian mereka, orang-orang, iaitu orang munafik, man yaqul, orang yang berkata, ayyukum zadathu hazi imana. Ayyukum zadathu hazi imana. Orang munafik nak perli orang beriman. Bila turun ayat, bila turun surah, dia tanya orang beriman, siapa-siapa kamu ni
Ayat baru dah turun, surah baru dah turun. Siapa yang baca, iman dia meningkat, iman dia bertambah. Bukan soalan nak tahu, tapi nak perli, nak mengejek. Maka apa jawapan orang beriman? Allah nak begitu, inilah orang beriman dengan Al-Quran. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang beriman, fazadathum imana. Turun ayat, turun surah, bila dia baca, iman dia meningkat. Kemudian wahum yastabshirun. Sifat kedua, mereka gembira. Gembira dengan Al-Quran. Dua, satu gembira dengan Quran. Gembira nak baca, gembira nak faham, gembira nak beramal, gembira nak sampaikan. Makna kalau kita tak ada rasa gembira baca Quran, masuk kumpulan yang kedua. Okey? Itu orang beriman. Satu, gembira. Yang kedua, bila baca, iman meningkat. Apa bukti iman meningkat? Apa dia? Lagi? Tanda iman meningkat ialah amalan bertambah. Sebab amalan tak bertambah tu sebab iman lemah. Bila iman kuat, maka buktinya amalan bertambah. Dulu dia solat fardu je, sekarang boleh solat sunat. Dulu dia solat sunat sahaja, sekarang tambah lagi solat duha. Dulu solat duha saja, sekarang tambah lagi solat tahajud, solat malam. Dulu dia baca 2 page setiap hari, sekarang 1 juzuk. Dulu dia hafal surah-surah lazim je, 30 tahun tak ada surah baru. Sekarang ada surah baru. Dulu dia baca dalam salat surah lazim je, tapi sekarang ada ayat baru, surah baru. Itu tanda iman meningkat. Kalau maintain je, itulah tanda iman apa? Bukan setakat tak meningkat, sebenar menurun. Sebab nanti saya akan tunjuk ayat. Allah bagi tahu orang manusia ni sama ada meningkat ataupun menurun. Dia tak ada maintain. Nanti saya akan tunjuk ayatnya. Kita rasa tak iman kita, kita meningkat ke menurun ke maintain? Rasa meningkat. Oh, naik turun. Pernah tak buat banca yang mana banyak, naik ke turun? Okey, tengok sifat orang munafik. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Ni penyakit ni. Penyakit yang Quran nak rawat, penyakit di mana? Dalam hati. Betul, Quran boleh diguna untuk merawat fizikal, betul. Tapi yang paling penting, yang paling asas ialah merawat dalam hati. Berapa ramai yang penyakit hati badan sihat, akhirnya menimbul masalah dalam masyarakat. Berapa ramai yang fizikalnya sakit tapi hatinya sihat, dia tak menyusahkan orang. Betul kan? Okey, adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim. Bila kalau orang beriman turun ayat baru, surah baru, semakin seronok, semakin gembira, semakin bertambah imannya. Adapun satu lagi, kalau tak gembira, kalau tak bertambah, dia munafik. Apa berlaku? Dia semakin rijsun, makna kekufuran dia, kesyirikan dia, cinta dunia dia semakin bertambah. Wa matu wahum, dan kemuncaknya mereka mati dalam keadaan mereka kafir. Jadi daripada ayat ini Allah nak bagi tahu. Allah nak bagi tahu sikap orang beriman dengan Al-Quran. Pertama, kenapa? Kena seronok. Apa bukti seronok? Saya seronok tengok Quran, tengok je. Sebab apa ustaz kata tengok Quran dapat pahala? Betul-betul kena tipu kat ustaz. Kalau tengok Quran dapat pahala, Nabi tak payahlah berhijrah, betul tak? Nabi tak payah berperang. Sahabat tak payah mati syahid. Sebab apa? Dah pahala banyak, tengok je. Betul? Murahnya syurga Tuhan. Tengok Quran dapat masuk syurga. Boleh faham? Jadi tanda kita orang beriman, Quran gembira. Yalah, nikmat rahmat Allah, kita semua nak rahmat Allah. Dan sebab manusia masuk syurga pun sebab, dan rahmat Allah di dalam
Al-Quran. Macam mana kita tak suka dengan Quran yang dalam tu ada rahmat yang boleh pandu kita ke syurga? Macam mana kita tak suka? Sebab tu Osman kata apa tadi? Kalau hati manusia bersih, dia akan tak pernah jemu baca Quran. Ya Allah, kita masih kan baca sikit je, kadang-kadang sebelum baca kita dah targetkan nak baca berapa page. Betul? Tapi masa makan target tak? Kau nak makan setengah pinggan je, ada target? Tak ada. Kadang-kadang 2 pinggan, kadang-kadang lepas makan orang bagi lagi dessert, makan lagi. Tak ada had. Tapi Quran ada. Sebenarnya bila kita had nak baca, itulah tanda kita tak gembira. Macam mana benda hebat, benda baik kita boleh hadkan? Boleh faham tak? Duit kita had tak? Aku nak duit setakat 2,000 je, lebih aku tak nak. Ada? Tak ada. Macam mana benda yang paling mahal daripada duit, daripada makanan kita boleh hadkan? Itulah tanda kita tak gembira. Dan baliklah pada kata Osman tadi, bila kita hadkan, kita tak gembira, tanda apa? Hati kotor. Hati kotor. Sebab tu Allah kata sifat orang munafik ni, kenapa tak suka pada Al-Quran? Fi qulubihim maradun. Dalam hatinya ada penyakit. Maknanya kalau tak gembira, ada penyakit lah tu. Ada penyakit. Saya pun susah nak cakap. Sebab kadang-kadang kita cakap, kita kena buat dulu. Jadi kalau saya pun tak gembira dengan Quran, saya pun tak suka membaca, mentadabbur, menghafal, tiba-tiba saya cakap, saya yang paling jauh, dijauhkan daripada rahmat Allah. Sebab bercakap apa yang tak buat, bukan mudah. Saya pernah sebut, ada seorang syekh besar, bila dia ada seorang pelajar, dia hamba, dia nak syekh yang mengajar di masjid cakap ketika dia mengajar kelebihan memerdekakan hamba. Sebab hamba ni dia nak tuan dia memerdekakan dia. Mungkin tuan dia tak tahu apa kelebihan memerdekakan hamba. Jadi dia minta syekh di masjid tu cakaplah tajuk tu supaya mendorong tuan dia memerdekakan dia. Kemudian syekh cakap okey, syekh tersetuju. Lepas tu hamba ni tunggu seminggu, syekh tak cakap pun. Lepas 2 minggu tak cakap pun. Lepas sebulan tak cakap juga. Lepas tu lebih kurang 2 bulan baru dia cakap tajuk kelebihan memerdekakan hamba, dan bila tuan dia dengar, tuan dia terus merdekakan dia. Okeylah, cuma dia tak faham kenapa syekh tu tangguh-tangguh. Janji nak buat kan? Dia pun jumpa syekh. Dia kata, syekh, kenapa kamu tak cakap terus lepas aku cakap tu? Dia kata, kamu nak suruh aku menggalakkan orang merdekakan hamba. Aku sendiri belum merdekakan hamba. Jadi aku pergi cari duit, dan aku beli hamba, dan aku merdekakan hamba. Dah aku merdeka, baru aku cakap. Tengok takutnya ulama nak cakap benda yang dia tak buat. Boleh? Jadi kena rawat penyakit dalam hati kita. Dia kenapa kita tak suka dengan Quran? Dan saya rasalah kita selama ni kan, walaupun kita kadang-kadang tak baca Quran 1 hari kan, kita tak rasa itu penyakit. Betul? Betul tak? Kadang-kadang kita baca Quran sikit je, lepas tu baca 2 page dah rasa macam, tengok orang lain tak baca langsung, Alhamdulillah. Kenapa kita tak rasa? Itu penyakit tu, tapi tak rasa penyakit. Kenapa? Kalau tengok anak-anak kita lagi kan, tengok kita dah nak menangis, tengok anak kita pensan. Berapa banyak anak kita pegang Quran setiap hari? Berapa banyak? Berapa ayat yang dia baca pula dia faham? Berapa air mata menangis? Tak ada. Nabi yang dah tak ada dosa pun baca Quran menangis. Baca Quran menangis. Sahabat baca Quran menangis. Kita ada dosa, kan? Kita ni dosa banyak, baca Quran tak menangis. Dan kadang-kadang tak baca pun okey je. Apa sebab? Ini yang Quran nak rawat ni. Kita duk sibuk ambil ayat Quran, baca sakit kepala, sakit lutut. Subhanallah.
Sebabnya dalam hati kita ada cinta dunia. Kalau ada cinta dunia, cinta Quran tak akan masuk. Dia tak mungkin satu hati ada dua cinta. Tak mungkin. Kalau cinta dunia, cinta akhirat tak masuk. Kalau cinta telefon, cinta Quran tak masuk. Betul tak? Cinta kita pada telefon lebih tinggi, lebih besar daripada cinta kita pada Al-Quran. Betul kan? Betul. Siapa yang satu hari tak buka telefon sebab sibuk baca Al-Quran? Angkat tangan. Sampai dia, mesej dia dah beratus masuk, dia tak peduli. Sebab, kalau sampai tak tu, mana penyakit dia tak ada dalam hati. Terlalu seronok dengan Quran sampai tak ada masa nak buka telefon. Ini penyakit ni. Penyakit ni. Susah. Okey. Cuba buka surah Yunus ayat 58. Okay, Allah kata apa? Sekarang kita menjawab soalan, Quran ni syifa kepada hati, roh kita atau sahaja, ataupun juga merawat penyakit jasmani kita juga. Jawapannya dua-dua. Tapi yang paling utama, Quran merawat penyakit dalam hati. Apa dalil? Dalilnya surah ni. Surah Yunus ayat 57. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, wahai. Surah Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izah. Sesungguhnya telah datang kepada kamu mau'izah. Apa makna mau'izah? Peringatan. Tengok Allah beritahu, Quran datang sebagai apa makna peringatan? Apa dia? Benda yang tahu nak di. Tapi Quran kita tahu tak makna dia? Kita pun tak tahu kan. Jadi cukup jelas tujuan Quran diturunkan yang paling utama nak ingatkan kita tentang apa? Tentang ketuhanan, tentang tujuan kehidupan, tentang kehidupan akhirat kan. Jadi semua tu dicerita dalam Al-Quran. Jadi amat tidak betul kalau kita gunakan Al-Quran sebagai bahan untuk baca saja. Sebab bila baca saja, ada tak peringatan? Tak ada. Okey, yang kedua, mir rabbikum, peringatan pula daripada siapa? Tuhan kamu. Kemudian syifa. Ini Allah sebut peringatan. Sebelum ni tak ada. Ayat surah Al-Isra, syifa dan rahmat. Yang ni Allah tambah satu lagi, iaitu mau'izah. Lepas dapat mau'izah, barulah Quran tu merawat penyakit. Dan penyakit pula Allah sebut di sini, iaitu lima fis sudur. Penyakit dalam sudur, hati. Inilah tujuan utama Quran diturunkan, iaitu untuk merawat penyakit hati. Dan barulah dah rawat penyakit, barulah Quran menjadi apa? Hudan, petunjuk. Barulah hidup boleh berpandukan Al-Quran. Kalau kita faham, kalau kita dah merawat penyakit dalam hati, barulah Quran akan pandu kita. Tapi dalam keadaan penyakit penuh dalam hati kita, kita baca Quran ke, khatam ke, Quran tak akan jadi hidayah. Kita syok sendiri je. Macam kita pergi ke Al-Usta, kita ada GPS tapi tak pernah tengok pun, kita tak akan sampai dan akan sesat pula. Begitulah
berapa ramai orang baca Quran tapi dia tak pernah jumpa hidayat Allah. Sebab apa? Sebab dia tak ikut pun. Macam orang pergi Al-Ustaz tak ikut GPS lah. Jadi akhirnya dia syok sendiri, dia ingat dia dapat hidayat, rupa-rupanya dia tak dapat hidayat, bahkan menyimpang. Kemudian warahmah, barulah dapat rahmat. Mana rahmat tu? Last sekali. Dah rawat penyakit, dah dapat peringatan, dah hidup berpandu Al-Quran, barulah datang rahmat Allah. Dan Allah bagi tu semua tu untuk siapa ni? Untuk siapa tu? Dan apa pula sifat orang beriman tadi dengan Al-Quran? Gembira, seronok dengan Quran. Kalau tak gembira, dia ada ciri-ciri munafik. Orang munafik tak suka Quran. Kalau baca pun sekadar tu je lah, nak ambil nama kan. Orang kata dah baca, dah khatam, dah. Itulah ciri-ciri orang munafik. Okey. Kita beriman tapi tak dapat hidayat. Tak beriman lah tu. Macam mana beriman tak dapat hidayat? Subhanallah. Allah dah sebut dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat last sekali, cuba tengok. Surah Al-Ankabut. Surah 29. Ayat 69. 29, surah 29 ayat 69. Okey. Ayat ni menjawab soalan tadi. Macam mana orang kafir kadang-kadang satu ayat dia dapat hidayat, berubah kehidupan dia. Dan kita pula, Quran sentiasa ada bersama kita dan sentiasa dibaca, tapi kita tak dapat hidayat dan penyakit kita berterusan kan. Allah kata apa dalam ayat ni? Wallazina jahadu, dan orang-orang yang berusaha bersungguh-sungguh fina untuk mendapat hidayat kami ataupun redha kami. Maka apa Allah janji? Lanahdiyannahum subulana. Pasti sesungguhnya kami akan tunjukkan hidayat kepada mereka. Kemudian Allah kata wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang muhsinin. Okey, ayat ni Allah nak beritahu apa? Allah janji akan bagi hidayat pada siapa? Jawapannya, kenapa orang kafir baca satu ayat dapat? Sebab dia bersungguh-sungguh cari hidayat. Kita bukan cari hidayat, kita baca Quran, kita khatam Quran, bukan cari hidayat. Macam mana kita cari hidayat tak faham? Orang Melayu, orang Islam, tiap-tiap hari baca Quran, malam Jumaat baca surah Yasin, bukan cari hidayat, itu adat. Orang cari hidayat, dia nak faham apa yang Allah cakap. Bila dia tak faham je, terus dia amalkan. Sebab itulah bagaimana sahabat Nabi banyak dapat hidayat kan. Semua kafir kan? Betul? Sahabat Nabi tak ada seorang pun yang Islam. Semua kafir, termasuk Abu Bakar, semua berhala. Macam mana mereka dapat hidayat? Sebab mereka faham. Kita tahu kan bagaimana cara Nabi ajar sahabat. Nabi baca satu ayat, Nabi hurai maksud dia, kemudian sahabat pun faham dan akhirnya sahabat beramal. Itu dapat hidayat lah tu. Dapat hidayat ialah faham dan amal. Kalau tak faham, belum dapat. Kalau faham tak beramal pun belum dapat. Maka kata Uthman bin Affan,
Akhirnya kami belajar Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus. Hidayat mesti ada ilmu dan mesti ada amal. Jadi kalau orang niat nak baca Quran, dia niat tak nak beramal? Tak ada. Dia niat tak nak berubah? Tak ada. Jadi jawapannya kenapa kita selalu baca Quran? Kita hidup dengan Al-Quran masyarakat kita kan? Tapi tak dapat hidayat. Penyakit masyarakat semakin teruk. Ada suami bunuh isteri kan? Cekik dengan apa kan? Dulu suami bakar isteri, isteri ada bakar suami. Semua kebanyakannya orang Islam, tapi Quran sentiasa berlaga, dalam rumah ada, kat dinding ada, tapi akhlak mereka menyimpan jauh daripada Al-Quran. Sebab mereka tak nak hidayat. Mereka tak cari. Kalau mereka buat alasan hidayat tak sampai, hidayat belum, Allah belum bagi, bohong. Sebab Allah dah janji tak. Kalau belum dapat, mana kamu tak bersungguh-sungguh. Kamu tak bersungguh-sungguh. Okey. Jadi kesimpulan, boleh tak kita guna Al-Quran untuk merawat orang kafir? Tadi kita dah bincang, Quran tu merawat penyakit utama pada penyakit hati. Boleh tak diguna untuk merawat penyakit fizikal? Boleh. Boleh tak kita guna Al-Quran untuk merawat orang kafir? Fizikal dia. Boleh tak? Boleh. Boleh. Ada dalil. Okey, saya nak baca penutup, saya nak baca hadis. Hadis ni panjang, saya ringkaskan. Okey, hadis sahih riwayat Muslim. Daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, telah musafir sekumpulan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan, sehingga mereka turun, mereka singgah di satu kampung daripada kalangan orang Arab, dan orang kampung tu, sahabat Nabi ni singgah tu untuk apa? Untuk minta air, untuk dijadikan sebagai tetamu lah. Tapi orang kampung tu tolak, mereka tak layan, kedekut, dia halau pula. Jadi biasanya orang kedekut, kata Ibn Qayyim, orang kafir. Penduduk ni adalah orang kafir. Apa dalil? Kedekut. Sifat utama, antara sifat utama orang kafir ialah kedekut, dan antara sifat utama orang beriman, pemurah. Okey, bila mereka tolak untuk menjadikan sahabat ni sebagai tetamu, ditakdirkan Allah ketua kumpulan ni, ketua orang kampung tu disengat oleh kalajengking. Kemudian dia buat apa saja rawatan, semua tak menjadi. Dah duit habis banyak, bomo pun dah banyak jumpa, tak menjadi. Kemudian ada seorang bagi cadangan, boleh tak kita cuba tanya tetamu kita ni yang kita halau tu, mungkin ada di kalangan mereka yang boleh bawa kebaikan. Maka mereka berjumpa dan bertanya, boleh tak kamu merawat ketua kami yang sakit? Maka kata seorang sahabat, dia kata boleh, tapi syarat. Sebab kamu kedekut kan, kami minta segala air pun tak bagi. Jadi sekarang kamu perlukan kami bersyarat. Kalau nak kami rawat kamu, kena bagi upah. Jadi ketua kampung tu, orang kalau dah nak hilang penyakit, dia sanggup bagi apa saja kan? Betul kan? Kan manusia bekerja 50 tahun, kumpul 500,000, tiba-tiba sakit, kos dia 500,000, dia sanggup habis tak? Habis. Kemudian sahabat ni baca surah Fatihah. Bila baca surah Fatihah, hilang terus, macam tak kena sengat apa-apa. Maka sebagai dijanjikan, dia pun bagilah kambing, ada kata 30 ekor. Jadi sahabat yang lain kata, bagilah kambing tu. Sahabat yang baca Fatihah kata, tunggu, sebab saya tak berani nak makan kambing ni. Takut apa? Tengok takwa sahabat. Kita kalau orang dah bagi, kita tanya Nabi lagi, tanya ustaz lagi tak? Tak tanya dah. Kalau tanya ustaz, nanti ustaz minta satu kan.
Jadi yang baca Fatihah kata jangan, kita tanya Rasulullah. Sebab hasil kambing ni adalah hasil kita ruqyah menggunakan ayat Quran. Takut salah guna ayat Quran untuk cari duit. Jadi tanya Nabi. Bila dia tanya Rasulullah, Rasulullah kata, wa ma yudrika annaha ruqyah. Macam mana kamu tahu Fatihah, surah Fatihah tu adalah sebagai ruqyah? Makna Nabi kata, betul lah. Tapi Nabi pelik. Macam mana kamu tahu? Sahabat ni dah agak-agak je. Quran ni syifa. Dia pun baca je. Ini hadis sahih. Kemudian pasal kambing tu, Nabi kata, halal bagi kamu. Cuma bagi seekor pada aku. Nabi minta seekor. Kalau pelajar merawak, lepas tu dapat RM300, lepas tu tanya saya pun kata, bagi saya RM50, yang lain halal. Bagi ke tak? Mungkin saya difitnah, ada kepentingan fatwa untuk dapat duit. Kenapa Nabi kata bagi pada aku seekor, yang lain ambil kepada kamu? Yalah, Nabi boleh je cakap halal, ambil kamu semua. Kenapa Nabi minta untuk dia? Apa dia? Yalah, betul lah ruqyah tu boleh, tapi kenapa Nabi minta seekor untuk dia? Nabi tak ruqyah pun, yang ruqyah orang lain. Tengok Nabi nak mendidik sahabat. Nabi tahu sahabat ni, kalau Nabi kata halal tapi Nabi tak makan, sahabat rasa waswah lagi. Jadi Nabi nak rawat penyakit tu tak yakin. Dengan cara apa? Nabi minta untuk dia, sahabat pun yakin. Itu didikan, cari didikan. Jadi bila Nabi cakap, kena yakin. Okey. Jadi hadis ni menunjukkan, ulama kata boleh kita guna ayat Al-Quran untuk merawat orang kafir. Apatah lagi kalau tujuan untuk berdakwah. Mungkin dengan kita rawat dia dan dengan dia mendengar Al-Fatihah ataupun mana-mana ayat dia faham, mungkin membuka hatinya untuk masuk Islam. Jadi kita ni yang buat ruqyah ni kena ada apa dia? Kena ada cara berfikir sebagai seorang pendakwah, bukan tok bomo je. Tok bomo ni kena nak sembuh je, tak. Pendakwah dia bukan setakat nak sembuh fizikal, tapi nak sembuh hati manusia daripada kufur dan syirik. Okey? Jadi Quran boleh syifa untuk rohani dan jasmani, termasuklah boleh guna untuk orang kafir, tapi yang paling besar dan utama, Quran adalah rawat lima fis sudur. Banyak penyakit hati, cinta dunia, malas beribadat, tak cinta akhirat, baca Quran pun bagi masa, kadang-kadang baca Quran waktu dah penat, dah letih, itu semua penyakit itu. Bila kita tak seronok dengan Quran, percayalah itu penyakit paling bahaya. Sebab bila tak seronok dengan Quran, mana tak seronok dengan rahmat Allah, tak seronok dengan hidayah Allah. Okey? Boleh ya? Cukup setakat tu. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.